واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Sesungguhnya kamu Muhammad, kamu tidak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tetapi Allah lah yang selayaknya memberi hidayah pada sesiapa yang Allah kehendaki. Sadaqallahul azim. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu dan juga bapa-bapa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah, kerana pada malam yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama berada dalam surau yang indah ini, bagi tujuan dalam hidup kita untuk menjadikan bekalan kepada perjalanan kita yang panjang lagi, yang kita tahu bahawa kita tidak sekadar berhenti dengan dunia saja, tidak, tetapi kita meyakini bahawa di hadapan kita ini ada lagi 3 alam yang perlu kita lalui. 3 alam ini kita baru lalu 2 alam baru. Alam yang pertama yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Sekarang kita mengakui bahawa kita berada di alam kedua. Alam kedua yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap benda yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Di hadapan kita ini kita ada 3 alam lagi. 3 alam yang kita kena lalui, yang disebut dengan alam barzakh. Yang kita nak tak nak, kita kena akui bahawa kita akan mati. Dan apabila kita mati, kita tak bawa harta benda kita, kita tak bawa pingat dan pangkat kita, kita tak bawa segala pengaruh yang ada pada kita. Tetapi kita yakin bahawa kita kena menghadap seorang-seorang. Sebagaimana kita datang dahulu seorang-seorang, kita akan balik kepada Allah seorang-seorang. Kemudian lepas pada alam yang 3 ini, kita akan ada lagi alam yang keempat. Alam yang keempat yang kita kena hidup dipanggil alam mahsyar, alam yang dibangkit dan dihidupkan kembali. Alam itu alam yang jauh lebih luas daripada alam yang pertama, alam kedua, alam ketiga. Alam mahsyar semuanya akan bangun balik. Dan tiap-tiap kali mana kita solat, mulut kita ni sentiasa sebut Maliki Yaumiddin. Allah lah yang memiliki pada hari Yaumuddin, hari pembalasan nanti. Hari yang dimiliki oleh Allah, hari yang disebut dengan Yaumuddin, hari yang dinamakan dengan hari agama. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar itu, kita kena hidup di alam yang kelima. Alam kelima kitanya yang disebut dengan alam sa'idun atau saqiyyun, alam syurga ataupun alam neraka. 5 alam ini para hadirin sekalian perhati dan kita lihat. Dalam hidup kita itu, kita hidup dalam keadaan dipaksa oleh Allah. Kita hidup semenjak daripada kandungan ibu lagi, kita dipaksa oleh Allah untuk hidup. Lepas pada itu, kita dipaksa lagi oleh Allah untuk hidup di alam kedua ini. Hidup di alam kedua ini kita dipaksa juga. Semenjak daripada kecil dipaksa untuk menjadi kanak-kanak. Dalam kanak-kanak dipaksa kita untuk menjadi remaja. Dalam remaja kita dipaksa kita oleh Allah untuk menjadi kita dewasa. Dalam dewasa kita dipaksa oleh Allah untuk kita hidup menjadi tua. Kemudian dipaksa oleh Allah dalam tua kita, dipaksa oleh Allah untuk kita mati. Dipaksa dan dipaksa. Raja-raja yang tak nak mati pun mati, doktor yang tak nak mati pun mati, dan setiap orang yang hidup ni semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa dia akan merasai kematian. Semua ni kita akui, dan kita pun dah nampak dah. Cuma yang kita tak nampak lagi, bagaimana di alam barzakh.
Yang tu kita tak tahu lagi. Dan kita tak nampak lagi bagaimana di padang mahsyar. Cuma kita tahu berdasar pada apa dia? Berdasar pada yang namakan dengan berdasar pada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan pada kita hidup kita tak pernah datang dengan belajar. Kita bayangkan dalam hidup kita ni, kita hidup kita ni tak pernah dengar kuliah. Kita hidup dalam keadaan yang kita hidup tak pernah mendengar ceramah. Bagaimana kita nak tahu dalam alam barzah nanti? Bagaimana kita nak tahu di padang mahsyar nanti? Bagaimana kita nak tahu yang kita ni boleh masuk syurga ataupun tak boleh masuk syurga kita ni? Kerana kita tak pernah belajar, kita tak pernah mendengar. Alhamdulillah, malam ini Allah kurniakan pada kita satu nikmat yang orang lain tak miliki. Nikmat yang kawan-kawan kita, jiran tetangga kita tidak memilikinya. Nikmat apa dia? Nikmat hadir dalam majlis ilmu. Nikmat hadir dalam majlis ilmu ini nikmat yang besar. Dan bukan nikmat yang kecil, tidak. Lebih besar daripada kita dapat kereta mewah, lebih besar daripada kita dapat rumah besar, lebih besar daripada kita naik pangkat. Kerana tak semua orang yang dia diberi peluang oleh Allah datang mendengar dan belajar. Kerana nikmat ini nikmat yang terpilih, nikmat yang Allah pilih dalam hidup kita ni. Allah bagi pilih, orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Dan Alhamdulillah kita diberi peluang oleh Allah. Kita datang dan kita duduk. Dan kenapa kita diberi peluang? Kerana timbul keyakinan dalam jiwa kita ni, kita bukan hidup untuk sekarang saja, tidak. Tetapi timbul keyakinan dalam diri kita ni, yang kita ni kena hidup lagi dalam kubur nanti. Start daripada orang hantar mayat kita ke kuburan, kita boleh tahu semua keadaan. Waktu mana orang mandi mayat kita, kita sedar. Kita waktu mana orang kapankan mayat kita, kita tahu. Kita kenal siapa nak kapankan mayat kita. Waktu mana orang usung jasad kita di atas usungan itu pun kita sedar. Waktu mana kita mula disemayangkan mayat, kita boleh bilang berapa orang yang datang semayang mayat kita. Waktu mana kita mula diletakkan dalam liang lahat pun kita sedar. Tak percaya, tunggu mati senang. Sekarang ni kita tak rasa lagi, tapi bila kita dah masuk dalam kubur, baru kita teringat balik, yang ni ikut yang kita belajar dahulu, yang ni ikut yang kita dengar dahulu. Sekarang kita tak rasa, sebab kita tak lalui lagi saat itu. Tetapi menjadi kewajipan dalam hidup kita untuk kita belajar dan belajar ini. Sampai bila kita kena belajar? Sampai kita menghadap depan Allah. Dan jangan sampai peringkat kita tak sedar yang kita ni sedang jalan menghadap depan Allah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kamu belajar ini start daripada kamu dalam buayan. Waktu mana kamu dibuai oleh ibu kamu dahulu, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat kamu kena belajar dan belajar. Bahkan Rasulullah pesan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sebut, bila kamu berjalan, tiba-tiba kamu berjumpa dengan taman-taman syurga, fartak biha. Hendaklah kamu ambil kesempatan duduk di taman syurga itu. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wama rawdatun min riyadil jannah. Apa yang kamu maksudkan dengan pada taman-taman syurga itu, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, majalisil ilm, majlis ilmu, katanya Rasulullah. Majlis ilmu itu taman di antara taman-taman syurga. Kamu jangan tertinggal daripada kamu duduk dan kamu belajar, dan kamu ambil kesempatan untuk kamu duduk dan kamu ambil peluang dalam hidup kamu ini sendiri. Para hadirin sekalian, malam ini merupakan malam yang Allah kurniakan pada kita peluang dan juga kesempatan. Kesempatan apa yang kita kena ada? Peluang apa yang kita sedang miliki dalam hidup kita ini? Kalau kita perhati dalam hidup kita ni, Allah pesan pada kita berulang kali supaya kita berebut peluang. Berebut peluang, ambil peluang. Dalam hidup ini, jangan terlepas peluang. Siapa yang dia pandai mengambil kesempatan, dia akan berjaya. Mana-mana orang yang pandai mengambil kesempatan dan peluang yang diberi, dia akan berjaya. Para hadirin sekalian, tengok orang bukan Islam yang didatang ke negara kita, kemudian dia ambil kesempatan berniaga dalam pasar, dalam bandar. Akhirnya dia berjaya. Dia berjaya kerana dia pandai dia mengambil kesempatan.
Kita ambil contoh apa dia? Lim Goh Tong tu, yang buat genting Highland. Yang buat genting Highland tu, di saat mana dia datang, dia dulu peniaga kacang butir je, peniaga kacang je dekat negara China. Tiba-tiba datang ke negara kita, kemudian dia ambil kesempatan niaga. Perniagaan apa dia nak niaga? Di genting Highland. Dia buat satu bukit itu. Waktu mana mula-mula dia buat, kita tengok, kita dengar cerita yang diceritakan itu. Di saat tersebut orang kata kerja gila buat benda demikian. Tapi sampai hari ini, siapa yang berani kata kerja gila? Kenapa dia? Kerana pandai mengambil kesempatan. Walaupun yang dia buat tadi benda yang sangat bercanggah dengan agama, bercanggah dengan ajaran Islam kita, tetapi dia pandai mengambil kesempatan, dia berjaya. Mana-mana orang yang pandai mengambil kesempatan, dia berjaya. Demikian juga dalam agama. Dalam agama ni, Islam suruh kita ambil kesempatan. Ambil kesempatan bagaimana? Kalau para sekalian rajin baca Quran, para sekalian akan jumpa dengan kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu wa taala suruh ambil kesempatan. Contoh-contoh yang mudah. Bagaimana dalam Al-Quran guna kalimah nak suruh kita ambil kesempatan? Antaranya Allah guna kalimah fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kami untuk mengambil kesempatan, peluang berbuat baik. Berebut dalam hidup kamu ni, benda yang kamu kena berebut buat baik. Lalu Allah guna kalimah fastabiqu ni maknanya kamu musabaqah dah, kamu berlumba dah di kalangan kamu. Berlumba untuk apa dia? Ambil kesempatan, peluang kamu buat baik. Kamu buat baik dalam hidup kamu. Ini di antara benda yang Allah guna kalimah. Ataupun Allah guna kalimah apa dia? Wasari'u maknanya berlarilah kamu. Berlarilah kamu dalam hidup kamu ni. Kamu jangan berjalan, jangan. Tetapi untuk dapat keampunan Allah, kamu diajar supaya wasari'u ila maghfiratin. Kamu kena berlari untuk dapat keampunan daripada Allah. Kamu buat dosa siang hari, berlari, tunggu malam hari kamu tak ada tangan, cepat-cepat minta ampun pada Allah. Ini Allah guna kalimah wasari. Sama juga dalam hadis Rasulullah. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah suruh orang Islam ni jangan bertangguh, jangan. Bahkan dalam Al-Quran sebut, jangan kamu sebut inni fa'ilul dzalika ghadan. Saya nak buat bila? Nanti saya pengkin saya datanglah surau. Jangan sebut demikian. Jangan kamu sebut bila kamu nak baca Quran, nanti terbaring atas katil kita baca Quran lah. Jangan sebut demikian. Jangan sebut dalam hidup kita ni bila nak buat baik, nanti dah tak ada dah orang semua jadi baik, kita jadi baik lah. Jangan sebut demikian. Dalam Islam ni, orang yang paling cerdik, Rasulullah SAW gunakan hadis Rasulullah nak gambarkan kamu ni ambil kesempatan ni bagaimana. Rasulullah sebut al-tayyib man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang paling cerdik dalam hidup kamu ni, siapa yang mempersiapkan jasad dia, mempersiapkan diri dia, dana nafsah, menyiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, untuk dia bersiap saat mana dia lepas pada dia mati nanti. Ni orang cerdik. Orang cerdik ni bukan orang PhD banyak tak. Orang cerdik ni bukan orang yang pandai, orang yang rumah dia besar tak. Orang cerdik ni bukan orang yang kenderaan dia mewah tidak. Tetapi orang cerdik, orang yang hidup menyiapkan bekalan. Dalam hidup dia bersiap sedia dah. Bila masa untuk dia mati, bila masa untuk dia dipanggil menghadap depan Allah, dia dah siap dah dalam hidup dia. Orang yang paling bodoh ni siapa? Rasulullah sebut wal ajiz. Dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu siapa? Bukan orang yang sepak tin tepialan tu, tidak. Bukan orang yang hidup dia, orang yang kita kata tak ada rumah, tak ada tanah tu bodoh, tidak. Tapi orang bodoh ni siapa dia? Man taba'a hawahu. Orang yang hidup dia sentiasa mengikut hawa nafsu dia. Ikut je hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia dengan Allah. Ikut hawa nafsu ni siapa? Orang tanya pada dia, kamu tak sembahyang? Tak. Kenapa kamu tak sembahyang? Aku penat, dia jawab demikian. Kamu ni Islam ke kafir? Islam, jangan main-main. Kafir ni jangan sebut dia semua. Marah dia. Habis itu, kenapa kamu tak sembahyang? Aku penat, dia jawab. Kamu tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Habis itu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni gini penat, dia jawab demikian.
Senang dia sebut demikian. Ni orang yang tak angan-angan pada Allah. Orang yang tak datang ke surga sama juga. Tak datang. Kamu tak datang ke surga ni, kenapa tak datang? Kamu tak dengar ke ada kuliah? Kamu tak tahu ke ada sembahyang berjemaah? Kamu tahu ke? Tahu. Habis tu, bila kamu nak datang, nanti mati, nanti datanglah. Selagi mana tak mati, tak datang. Kenapa? Wa tamanna 'ala Allah. Dia tak angan-angan dia pada Allah. Dalam hidup kita ni, biar kita ni mengambil kesempatan. Ambil kesempatan apa dia? Dalam hidup sampai Rasulullah sebut, di antara benda yang kamu kena ambil, peluang pada kamu ni ada 5. Rasulullah sebut 5 kesempatan yang kamu ada. Rasulullah SAW sebut dalam hadis Rasulullah yang masyhur. Kita biasa hafal hadis ni. Hadis apa dia? Hadis Rasulullah kata ada 5 kesempatan sebelum datang 5 masa yang lain yang akan direntak dalam hidup kamu. Bila dalam hidup kita direntak masanya, Rasulullah sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa dalam hidup kamu. Peluang yang Allah bagi ini ada dalam hidup kamu. 5 masa dalam hidup kamu ni apa dia? Syababaka qabla harami. Muda kamu sebelum kamu jatuh tua. Kamu muda, pada rebut peluang kamu. Oh, jadi orang muda ni peluang, ya peluang. Peluang jadi orang muda. Di waktu mana kamu diberi peluang jadi orang muda, kamu ambil kesempatan ini untuk betul-betul taat. Kenapa? Kerana Allah bangga dengan kamu. Bangga dengan orang muda yang taat. Allah bangga dengan orang tua yang taat, tapi Allah lebih bangga dengan orang muda yang taat. Allah benci dengan orang muda yang buat maksiat, tapi Allah lebih benci dengan orang tua yang buat maksiat. Lebih benci lagi. Tua-tua duk karaoke lagi, misal contoh. Tua-tua karaoke lagi benci Allah dengan dia. Patutnya kamu dah tua ni, menghafal Quran sudah dah. Kalau ingat Quran, orang muda yang buat maksiat Allah benci, tapi Allah lebih benci dengan orang tua yang buat maksiat. Kita kena faham dalam hidup kita. Dalam hidup kita, orang muda yang mengacau anak dara orang, Allah benci. Tapi Allah lebih benci dengan orang tua yang duduk sui-sui tepi jalan, mengacau anak dara orang. Lagi Allah benci dengan ini. Kenapa kamu tak sedar diri ke? Dalam hidup kamu tu, Allah dah bagi dah peluang pada kamu waktu mana kamu muda. Muda ni kesempatan. Bahkan Allah kagum dengan orang muda yang berulang alik ke rumah Allah. Allah kagum dengan orang muda yang jaga solat 5 waktu. Kagumnya Allah. Dan dalam satu hadis cerita, kalau kamu lihat seorang budak muda yang berulang alik ke masjid 5 kali sehari, itu bersaksilah dia di antara ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi ini. Kerana tak ramai orang muda yang boleh datang ke masjid, boleh datang ke surga. Orang tua yang datang ke surga biasa je. Orang muda yang datang ke surga, yang ni luar biasa. Kerana apa dia? Kerana di saat muda kamu, nafsu kamu tengah penuh. Dalam keadaan nafsu kamu penuh, tiba-tiba kamu boleh taat perintah Allah. Itu satu nikmat yang besar yang patut kamu ambil kesempatan dalam hidup demikian. Orang muda yang pergi ke kelab malam, Allah benci. Tapi kalau orang tua yang pergi ke kelab malam, lagi Allah benci. Sampai-sampai di kelab malam tu, orang yang jaga kelab malam tu kata tersalah pintu ke pakcik dia. Pakcik tak sedar ke diri. Dia tanya soalan demikian. Kenapa kamu tak sedar diri ke? Allah bagi peluang dalam hidup. Peluang bila? Muda, sebelum kamu jatuh tua. Bila lagi peluang yang Allah bagi kedua, Rasulullah SAW suruh peluang apa dia? Wa ghinaka qabla faqrik. Peluang kedua dalam hidup kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Ini peluang dalam hidup. Hidup kita ni Allah bagi kaya ke? Ya, pernah Allah bagi kaya. Pernah Allah akan bagi. Puncak dalam rezeki orang ni Allah bagi kaya pada diri. Kaya untuk diri dia, bukan dinilai dengan bilangan orang yang kaya itu, tidak. Tetapi pernah Allah kayakan dalam hidup dia. Kaya saat mana dia paling banyak harta benda dia. Kemuncak rezeki yang Allah bagi pada dia. Sebelum kamu jatuh dalam keadaan kemiskinan pada diri kamu. Kamu tak akan kaya sampai bila-bila tak. Satu masa nanti kamu jatuh fakir dalam hidup kamu. Bila fakir, bila kamu jatuh miskin dalam hidup kamu, bila duit tak bernilai lagi dalam hidup kamu. Duit kamu tu ada, tapi tak bernilai. Pergi ke kedai, orang tanya pada kita, pakcik nak makan apa? Nasi goreng Pattaya boleh? Orang tanya demikian. Tak boleh, kita jawab. Kenapa tak boleh? Kita kata tak boleh.
ada telur, gaut dia suruh makan. Gaut pakcik tak boleh makan. Habis itu pakcik nak nasi goreng USA, lagi tak boleh dia suruh. Kenapa tak boleh? Ada daging, darah tinggi dia suruh. Darah tinggi. Habis pakcik nak makan apa? Pakcik nak makan apa? Duit ada. Duit ada. Habis pakcik nak makan apa? Kulit roti dia nak makan. Kulit roti itu selam dalam air, kemam dalam mulut. Duit kat kredit penuh. Duit ada, tapi kamu jadi fakir, kamu jatuh miskin dalam hidup kamu. Ada masa dia jatuh miskin. Bila dalam hidup kita, Wallahualam, Allah jatuh fakir. Orang tak pandang lagi harta benda kita. Kita tunjuk duit pun orang tak nak tengok dah. Kenapa? Kamu dalam keadaan kamu tua dah. Tunggu masa je nak mati. Kamu mati pun aku boleh ambil duit tersebut. Nak sebut gambaran apa dia? Kamu, nikmat kamu ni, waktu mana kamu kaya, kamu infak awal-awal. Kamu tolong bagi awal-awal dalam hidup kamu. Dua. Yang tiga, Rasulullah kata, dapat peluang bila? Dalam hidup ini. Waktu mana? Dalam hidup kamu, dalam wasihata qabla saqami. Kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Kamu ambil peluang, kamu sihat. Dalam hidup kamu ni, kamu ambil peluang. Peluang apa dia? Kamu sihat. Sihat kamu ni sebelum kamu jatuh sakit. Orang sihat ni selama-lama ke dia sihat? Tak ada orang boleh sihat selama-lama. Satu hari nanti dia akan jatuh sakit. Macam mana pun dia sakit. Kalau kita tanya pada dia, pakcik, umur pakcik berapa lah sekarang? Dia kata 75 tahun. 75 tahun. Pakcik makan apa ni? Dia tanya. Nampak muda je, very young je nampak. Nampak muda je pakcik ni. Macam umur 40 tahun je, misal contoh. Pakcik tak ada sakit? Tak ada. Kemudian ditanya lagi, pakcik ada kencing manis? Tak ada. Darah tinggi? Tak ada. Semua tak ada. Pakcik tak sakit? Tak sakit. Tak ada sakit. Sebenarnya pakcik itu sedang mengalami sakit. Sakit apa dia? Sakit hati dia sedang mengalami sakit hati dia. Dia tak terasa yang dia sedang sakit. Yang hati dia sedang mengalami kesakitan. Sakit bagaimana dalam hidup dia? Dia sedang sakit. Dia timpa dengan penyakit perasaan. Orang tanya pada dia, macam mana pakcik nampak umur 75 tahun, tiba-tiba nampak macam muda lagi? Pakcik makan apa? Pakcik buat amal petua apa dia dalam hidup? Dia pun mula sebut, minum air suam. Pagi-pagi minum air suam, jogging, dia sebut demikian. Pagi-pagi jogging, kemudian jaga betul-betul, tak makan daging-daging, ais tak minum, dia sebut demikian. Allah, sebenarnya bukan nikmat dia pun. Berapa ramai orang minum air suam mati juga. Berapa ramai orang yang jogging mati kena langgar juga. Dalam hidup ini nak sebutnya, berapa ramai dalam hidup ini Allah bagi nikmat yang ada pada dia tu. Siapa yang bagi? Sihat tu aku bagi, katanya Allah. Sihat yang ada pada kamu tu aku bagi. Sebelum saat kamu sakit pun aku yang bagi. Dalam hidup ni Allah pilih. Kadang-kadang kita heran, budak kecil lagi, umur baru 12 tahun ada kencing manis. Pilihan Allah. Dalam hidup dia panggil, kita tak boleh nak buat. Kadang-kadang kita kata datang daripada mana ni sampai penyakit demikian. Kadang-kadang kanak-kanak yang kecil lagi dah ada darah tinggi dah. Macam mana dah ada darah tinggi? Kecil-kecil lagi dah ada darah tinggi. Maknanya apa dia? Pilihan Allah. Dalam hidup kamu, saat mana kamu sihat, jangan kamu fikir kamu sihat sampai bila-bila. Satu masa nanti kamu akan jatuh sakit, wahai hamba. Wahai hamba Allah, kamu kena ingat yang kamu sakit. Tiga. Yang keempat, bila dalam hidup kamu ni Allah kata wa faragha qabla syughlik, saat mana kamu lapang sebelum kamu disibukkan oleh Allah. Bila lapang sekarang? Lapang hidup. Allah bagi kelapangan hidup. Nikmat, kamu ambil peluang. Lapang-lapang ni satu nikmat. Oleh demikian, kamu ambil peluang untuk kamu apa dia? Kamu buat sesuatu yang patut kamu pada Allah. Anda nak sebut yang ni malam ni. Peluang apa dia? Yang Allah sedang bagi pada kita yang kita terlepas. Yang patutnya kita dapat dalam hidup kita, tiba-tiba kita lepas. Lepas banyak mana dah kita lepas. Peluang-peluang yang patut kita dapat. Orang yang pandai ambil peluang, waktu bila? Waktu mana kamu lapang? Ambil kesempatan pada diri kamu. Ambil kesempatan untuk apa dia? Untuk kamu berbuat sesuatu sebelum daripada sampai saat di mana kamu akan jatuh sibuk pada diri kamu. Sibuk bila paling sibuk? Dekat dengan mati kamu sibuk. Sekarang kita tak sibuk, tapi dekat dengan mati Allah sibuknya dalam
waktu mana dekat nak mati. Tak sempat ni. Bahkan dia akan sebut apa dia? Laula aqartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, boleh tak kamu tambah dahulu, jangan bagi mati lagi. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak buat amal saleh. Para hadirin sekalian, ni di antara sampai peringkat Rasulullah kata, rebut lagi peluang yang Allah bagi pada kamu apa dia? Hayataka qabla mautik. Kamu hidup sebelum kamu mati. Hidup sebelum mati ni peluang. Hidup itu peluang. Kita boleh hidup ni satu pahala. Bahkan ulama kata, kalau sekiranya orang sakit terbaring, kena guna support life. Life support ni nak suruh hidup lagi ni, guna oksigen, nak suruh kita boleh betul-betul hidup. Ulama kata, kalau dia ada duit, buatlah, pasanglah pada dia, pasanglah untuk dia hidup. Kenapa? Hidup itu pahala. Hidup itu pahala. Bila mati, habis. Bila cabut daripada jasad seorang semua, habislah pahala dia. Habis pahala. Hidup ni pahala. Nak diingatkan pada kita. Lagi mana dia hidup, kita kata kesian dia dalam keadaan dia sakit terbaring, dalam keadaan sakit terbaring, daripada kita kesian dia, baik kita matikan dia, kita cabut je biar dia mati cepat. Senang cerita. Kurang sakit-sakit, kita kata siapa tahu yang dia kurang sakit, mati tu lagi cepat sakit. Dia hidup tu kafarah dosa. Lagi dia hidup, kafarah dosa dia. Dia hidup, kafarah dosa dia. Dihapus dosa yang menyebabkan panjangnya umur dia tadi. Panjang umur tadi dia menjadikan kebaikan sebelum daripada saat dia menghadap depan Allah. Para hadirin sekalian, malam ni anak-anak Allah tegur orang beriman pada Allah. Kamu ni hidup ni, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, jangan kamu dilegakan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengasihi Allah. Allah tegur. Manusia, kamu tolong ingat, orang yang beriman pada Allah, jangan kerana harta benda kamu tak sembahyang. Jangan kerana harta benda kamu tak tutup aurat. Jangan kerana harta benda kamu tak kenal Allah dalam hidup kamu. Allah mula tegur dah. Ya, berapa ramai orang yang tak kenal halal haram cari harta benda. Orang tak kenal yang namakan dengan syurga dan neraka. Kerana apa dia? Sibuk cari harta benda. Kamu jangan dilega dengan anak pinak kamu. Jangan ingat anak-anak kamu masuk dalam program akademi Fantasia, kamu rasa bangga pada diri kamu. Jangan ingat kamu apabila anak-anak kamu masuk dalam Maharaja Lawak, kamu rasa bangga dalam keluarga kamu. Kamu jangan ingat itu kemuliaan hidup kamu. Tak, itu bukan kemuliaan dalam hidup kamu. Ni tak anak masuk Maharaja Lawak ke akademi Fantasia, mak bapak yang datang. Mak bapak bawa tangan besar tu kan, bawa tu, siap duduk kat belakang tu, beria dah. Kalau senyum tu gigi pun nak jatuh. Nak sebutnya gambaran beria dia. Hidup ini bukan mulia kerana ni, bukan kerana harta yang banyak, tak. Kalau harta yang banyak, maka mana banyak di antara kamu dengan Qarun. Qarun banyak duit, banyak. Qarun tu kaya tak kaya Qarun, yang bawa harta, anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Anak kunci je, anak kunci baru, bukan bawa harta lagi. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta dengan harta-harta benda dia. Setiap kali mana terbit matahari, terbit dia matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun di Malaysia. Qarun dah tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni mulia kerana pegang jawatan. Para hadis kan berebut, orang kita kan berebut kan, pegang jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je, AJKKKKKKK. Jawatan paling halus berebut juga. Baling kursi berebut. Nak pada jawatan ni, dia rasa jawatan tu jadi mulia dalam hidup dia. Dapat bunga tanpa RM1 je, tapi beria dia nak pada jawatan. Kenapa dia? Bagi dia jawatan itu memuliakan hidup. Tak, kita sebut jawatan itu amanah. Rasulullah ajar, pegang jawatan, kamu akan disoal di hadapan Allah. Kamu pegang di jawatan, kamu jadi AJK seorang, kamu